Korang pernah terbayang tak, ada budak kecil yang baru je berusia 3 tahun hilang dekat dalam hutan selama 2 hari berturut-turut, and then perkara yang luar biasa berlaku, iaitu budak tu berjaya ditemui dalam keadaan yang selamat. Tapi korang boleh imagine tak, budak yang hilang selama 2 hari tu survive dekat dalam hutan yang penuh dengan binatang buas dalam keadaan yang hujan lebat tanpa ada makan dan minum. Kita tak minum air 1 hari je dah rasa macam apa dah. Ini kan budak yang umur dia baru je 3 tahun guys. Miracle, serius. Tapi apa yang kita nak discover dekat sini adalah ramai yang suggest dekat Carol untuk bahaskan cerita pasal ni sebab dia actually ada 2 faktor tau. First, ada yang nak tahu macam mana budak 3 tahun tu boleh survive dekat dalam hutan tanpa ada makan dan minum. Dan ada sesetengah daripada korang yang nak tahu macam mana muka budak 3 tahun tu boleh berubah dengan sangat drastik. First, bila korang tengok je dekat dalam gambar ni, korang mesti akan perasan dekat dia punya bahagian mata tu guys. Gambar yang sebelum dia hilang tu, mata dia tu macam kecil je tau. And bila korang tengok dekat gambar yang selepas dia hilang, mata dia jadi macam besar sikit tau guys. Korang boleh nampak tak dia punya perbezaan antara gambar sebelum dengan gambar selepas dia hilang tu guys. Bukan setakat tu je tau. Kalau korang tengok dekat dia punya bahagian jarak antara mata dengan dia punya hidung tu, memang menunjukkan perubahan yang ketara guys. Untuk gambar yang sebelum dia hilang, jarak antara mata dengan hidung dia kita boleh cakap jauh guys. Memang nampak jauh babe. And bila korang tengok gambar yang selepas dia hilang, korang akan nampak dengan sangat jelas apabila dia punya jarak antara mata dengan hidung dia tu sangat rapat tau guys. So in this video, Carol akan ceritakan dulu macam mana budak 3 tahun tu boleh hilang, and then barulah kita akan ceritakan apa yang sebenarnya berlaku sampaikan muka budak tu boleh berubah sampai macam tu sekali guys. Adakah budak yang dijumpai itu bukan budak yang hilang tu? Maksudnya budak tu adalah orang lain. So without wasting your time, let's go. Tapi sebelum tu, kalau ada yang nak beli baju series Empire, boleh tengok video ni guys. Stok memang dah tinggal berapa ketol je guys. This one is very limited, you know. Hanya ada 100 pieces je dekat dalam Malaysia, dekat dalam dunia ni guys. Link dekat description. For your info, kejadian ini berlaku pada 3 Jun 2022 yang di mana budak yang Carol explain masa introduction tadi tu adalah bernama Ryker Webb yang berusia 3 tahun guys. So, lepas ni Carol akan panggil Ryker Webb tu sebagai Ryker je lah untuk bagi korang budak faham dengan jalan cerita ni guys. Masa kejadian tu berlaku, actually budak Ryker ni tengah main dekat luar kawasan rumah dia guys, ataupun nak lebih tepat lagi, actually si budak Ryker ni tengah main dekat belakang rumah dia bersama-sama dengan bapak dia dan juga anjing peliharaan keluarga diorang. And suddenly bapak dia tu macam ada nak ambil something lah dekat dalam rumah diorang, tapi Carol tak sure lah bapak dia nak ambil apa dekat dalam rumah tu kan. So bapak dia pun tinggalkanlah si budak Ryker tu bersama-sama dengan anjing peliharaan diorang dekat belakang rumah tu. And bila bapaknya si Ryker tu keluar daripada rumah, barulah bapak dia perasan yang si Ryker tu dah hilang. So Ryker ni hilang, dia pergi mana time tu guys? Alright, familynya si budak Ryker ni guys, diorang tinggal dekat kawasan hutan Montana di US tau. And kalau korang nak tahu, hutan Montana ni guys adalah sebuah hutan yang penuh dengan binatang-binatang yang liar guys. Haiwan-haiwan yang ganas yang memang jenis makan orang punya binatang ada dekat dalam hutan Montana tu guys. Yang ni Carol bukan reka cerita tau. Kalau korang tak percaya, korang boleh try search dekat Google apa je binatang yang ada dekat dalam hutan Montana tu. Salah satu binatang yang liar yang ada dekat dalam hutan tu adalah beruang grizzly. Beruang ni guys, kalau kita tengok memang comel gila guys. Dia jenis memang beruang yang nampak kita macam nak gomol kan. Carol tengok pun geram tau sebab comel sangat beruang tu. Tapi mengikut hasil daripada kajian menunjukkan beruang ni jarang serang manusia tau. Dia jarang serang. Tapi ada je beberapa kes yang melibatkan serangan daripada beruang grizzly ni guys. Ada orang yang mati kena attack dengan beruang, ada yang cedera parah kena attack dengan beruang tu. Tapi mostly kalau kena attack dengan beruang tu memang akan cedera parah. Sebab apa cedera parah? Sebab ni guys, gigitan beruang tu sangat-sangat kuat guys. Kalau dia gigit badan kau tu boleh terbelah separuh tau. Dalam beberapa saat je. Binatang apa lagi yang ada dekat dalam hutan Montana tu selain daripada beruang? Dalam hutan tu ada serigala, ada memerang, ada landak, ada kambing yang tanduk besar tu yang jenis serang orang tu, and macam-macam lagi binatang liar yang buas yang ada dekat dalam hutan tu guys. Kan kalau Carol cerita panjang-panjang dah jadi macam National Geographic dah. Baik aku pergi kerja dengan National Geographic kan. So apa yang Carol nak sampaikan dekat korang, Ryker ni dia hilang dekat dalam hutan yang memang sangat berbahaya tu. Percentage untuk hidup dekat dalam hutan tu memang sangat very low guys, sangat rendah.
So, selepas bapaknya Riker mendapati yang Riker ni dah hilang, maka bapak dia pun terus call sana sini untuk minta pertolongan. Jadi, selepas dah call badan-badan yang berkenaan, maka helikopter, drone, pasukan penyelamat semua turun. Diorang semua tolong untuk cari budak 3 tahun yang hilang dekat dalam hutan tu. Cari. Alhamdulillah, selepas 2 hari si budak Riker tu hilang, dia ditemui dekat dalam sebuah bangsal dalam keadaan yang masih hidup tapi dalam keadaan yang lemah, guys. Si budak Riker ni, guys, kalau korang nak tahu, dia dah berjalan sebanyak 3.2 km daripada rumah dia. Dia berjalan masuk ke dalam hutan yang gelap, yang bukan setakat ada binatang liar je. Suhu dekat dalam hutan tu pun adalah suhu yang sangat sejuk, dan difahamkan masa budak si Riker tu hilang, time tu cuaca tengah tak berapa cantik, guys. Hujan lebat kat situ. Okay, so budak Riker tu pun jalan, and dia pun masuk ke dalam sebuah bangsal macam yang kita ceritakan tadi tu. Nasib baik owner bangsal tu ada terdengar suara dia tahu. Kalau tak, memang tak jumpa terus budak tu, guys. Macam mana owner bangsal tu boleh jumpa dia? Cerita dia, bangsal tu memang bukan jenis bangsal yang tinggal tau, ataupun jenis bangsal yang terbiar, tak pakai. So memang bangsal tu digunakan lah, adalah barang-barang dekat dalam bangsal tu. So bila owner tu nak gunakan barang dia pun pergi dekat dia punya bangsal tu, and bila dia nak ambil barang tu, dia terdengar lah suara budak si Riker tu, guys. So daripada situlah si budak Riker Webb tu dijumpai dan diselamatkan. Selepas dah diselamatkan, Riker Webb pun macam tak dapat nak ceritakan langsung pasal apa yang berlaku semasa dia hilang, tau, guys. Yelah, kita memang faham dia tu budak 3 tahun, tapi budak 3 tahun pun mesti ada cakap sikit-sikit, kan? At least pun, kan, ada hantu, ada rimau. At least pun biasa budak 3 tahun boleh cakap macam itu. Tapi, guys, si budak Riker tu, dia bagi tahu dekat family dia macam tak ingat langsung apa yang berlaku masa dia hilang tu, guys. I don't remember. Macam itulah. Kenapa dia tak ingat? Okey, jom kita ke bahagian seterusnya. Kita akan tengok kenapa dia boleh jadi sampai dia tak ingat, guys. Ada beberapa orang bagi teori yang di mana Riker ni actually bukan Riker yang sebenar, tapi tak dapat dibuktikan kesahihannya. Itu adalah sekadar macam conspiracy theory, tau, guys. And conspiracy theory itu mengatakan bahawa Riker yang sebenar actually dah mati, and Riker yang sekarang ni bukanlah Riker yang sebenar. Itu pasal muka diorang sebelum dengan selepas tu lain, tau, guys. Sebab conspiracy theory itu bagi tahu yang Riker selepas dia hilang tu adalah Riker palsu ataupun bukan Riker yang sebenar, guys. Macam mana boleh terjadi macam itu? Siapa yang buat? Siapa yang plan semua tu? Okey, owner bangsal yang jumpa Riker tu lah yang buat semua tu. Tapi memang tak ada bukti langsung lah nak tuduh macam gitu, kan, dekat owner bangsal tu. Memang nonsense lah. So that is just a conspiracy theory sahaja, guys. Okey, tadi masa awal video Carol ada cakap bahagian mata dengan bahagian jarak antara mata dengan hidung dia tu ada nampak lain gila, betul tak? Antara gambar sebelum dengan gambar selepas, kan? So, guys, ada yang bagi tahu gambar yang sebelum tu adalah gambar Riker Webb masa umur dia 1 tahun, guys. Mak bapak Riker bagi gambar tu dekat media-media untuk melakukan misi pencarian masa Riker hilang. Sebab gambar tu je yang mak bapak dia jumpa. Jadi masa tu kan dah macam gopoh-gapah, kan, anak aku hilang. So diorang tak dapat fikir. Diorang nampak gambar, ada gambar ni, okey, lebih kurang je, terus bagilah dekat media, guys. Sebab tak nak fikir panjang, guys. Sebab anak aku dah hilang ni. Sebab muka pun tak jauh beza mana pun. So gambar tu adalah gambar masa Riker 1 tahun, kan, betul tak? Tapi sekarang ni Riker dah berumur 3 tahun. Memanglah ada beza sikit, Mat. Memang sangat logik lah teori ni, guys. Sebabnya anak Carol sendiri pun masa dia umur 1 tahun dengan sekarang ni anak Carol dah 2 tahun 5 bulan. Memang banyak juga beza dia, guys. Serius, sangat-sangat banyak. Okey, next persoalan dia, kenapa muka dia cengkung? Okey, daripada segi saintifik pula, kenapa muka budak Riker tu cengkung adalah simple je. Riker ni dah hilang berapa hari? 2 hari, betul. Dia ada makan tak selama 2 hari tu? Tak ada, kan? Dia ada minum tak selama 2 hari tu? Tak ada, betul tak? So sekarang ni punca kepada muka dia jadi cengkung tu adalah daripada kesan dehidrasi, guys. Kekurangan air dalam badan dia. Lagi-lagi budak 3 tahun memang sangat-sangat perlukan air yang banyak. Make sense. And dehidrasi ni juga adalah salah satu faktor yang membuatkan Riker Webb ni tak boleh nak ingat masa kejadian yang dia hilang tu, guys. Lagipun memang kita make sense jugalah budak kecil, kan. Okey, kalau anda kata Riker Webb tu adalah bukan Riker Webb yang sebenar, confirm lah mak bapaknya Riker tu dapat detect. Betul tak? Sebab mak bapak tu dah kenal Riker daripada Riker tu lahir lagi, tau. And then kalau tiba-tiba yang Riker tu adalah Riker palsu, mesti confirm mak bapak diorang dapat detect punya. Sebab ni bukan anak aku ni, asal anak aku macam gini, kan. Insting seorang mak bapak tu. So itu sajalah case untuk Riker Webb ni, guys. Anyway, case ni memang unbelievable lah, babe. Memang serius. Budak 3 tahun hilang kat dalam hutan macam gitu dalam masa 2 hari tanpa makan dan minum. Memang
Kesimpulan dia dekat sini, kepada mak bapak kat luar sana tu, kenalah awasi anak-anak kita je. Tak boleh sambil lewa. Yelah, kita pun manusia juga, Khairul pun manusia juga. Sebab Khairul pun kadang-kadang tu ada jugalah terlalai sekejap kan. Tapi walau macam mana sekalipun, memang kita kena sentiasa berjaga-jaga. Kita kena sentiasa awasi anak-anak kita betul-betul guys. Lalai sikit memang habis mat. Kalau habis tu, kalau macam lalai sikit tak ada benda jadi, tak apa. Kalau kita terlalai and then something happen to them, kita akan kemungkinan kita akan menyesal seumur hidup kita guys. Khairul pun mengingatkan diri Khairul sendiri. Khairul bukan cakap main sembuh macam tu je, sebab Khairul pun adalah seorang ayah kan. So dalam pada masa kita bercakap pasal benda tu, kita pun kena realize jugalah. Sebab Khairul pun bukannya seorang yang baik sangat kan. Khairul pun bukannya seorang yang sangat awasi betul-betul anak aku kan. Sometimes tu memang kita terlalai sekejap. Tapi kalau boleh tu, kita cubalah untuk improvekan diri kita menjadi ke arah yang lebih baik guys. So guys, kalau korang suka Khairul buat konten-konten pasal berkenaan dengan macam gini, korang boleh subscribe channel Khairul, and then korang kena turn on notification tu. Korang tekan like, lepas tu korang tekan komen untuk naikkan algoritma video ni guys. Sekian from Khairul Series. Until next time, see you soon. Assalamualaikum.